Puan Speaker, soalan saya nombor 6. Ya, Tuan Yang di-Pertua, di bawah perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST yang berkuat kuasa mulai 1 Julai 2025, industri sawit termasuk sektor oleokimia turut terkesan dalam penggunaan SST ini. Berdasarkan semakan kementerian, dua produk bahan mentah sektor oleokimia yang terkesan adalah minyak isi rung sawit mentah atau CPKO dengan kod HS 1513.21.1000 dan minyak isi rung Olin kod HS 1513.29.1300 yang masing-masing dikenakan SST pada kadar 5%. Sehubungan itu, Kementerian telah mengadakan sesi lipat urus bersama pihak industri untuk mendapatkan pandangan ke atas impak pelaksanaan SST ini. Maklum balas yang diterima daripada pihak industri sawit telah diteliti dan Kementerian sedang mengemukakan permohonan pengecualian cukai kepada Kementerian Kewangan Malaysia ke atas kedua-dua bahan mentah tersebut. Pengecualian ini adalah wajar memandangkan kedua-duanya merupakan bahan mentah dalam pengeluaran produk oleokimia dan bukan produk akhir yang tertakluk kepada cukai oleh kerajaan. Cadangan berkaitan pengecualian atau pelepasan SST bagi perkhidmatan tertentu yang bersifat kritikal kepada operasi industri juga telah diambil kira bagi mengurangkan tekanan kos kepada pihak industri. Antara usaha-usaha kementerian untuk mengekalkan daya saing industri sawit di pasaran antarabangsa adalah seperti berikut. Pertama, pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO, strategi kementerian untuk memastikan industri sawit yang mampan adalah melalui pelaksanaan skim pensijilan MSPO dan pembangunan sistem kebolehjejakan di sepanjang rantaian bekalan produk sawit. Piawaian MSPO juga merangkumi amalan bertanggungjawab yang perlu dipatuhi oleh pemain industri sawit di sepanjang rantaian nilai mengenai hak dan kebajikan pekerja, piawaian keselamatan dan pematuhan kepada perundangan yang sedang berkuat kuasa. Kementerian turut giat berganting bahu dengan agensi dan sektor korporat dalam meningkatkan usaha pemeliharaan dan pengurusan alam sekitar. Kedua, penggunaan teknologi. Berkembangnya teknologi khususnya dalam pertanian tepat precision farming dengan menggunakan teknologi canggih seperti drone, kecerdasan buatan AI, pengimagean satelit dan sensor untuk mengurus serta memantau ladang sawit dengan lebih berkesan dapat meningkatkan pengeluaran minyak sawit negara. Di samping itu, penggunaan teknologi dapat membantu mengoptimumkan penggunaan sumber seperti baja dan racun. Pengadaptasian teknologi ini juga berupaya meningkatkan produktiviti serta mengurangkan kos dan kesan kepada alam sekitar yang disebabkan oleh faktor persekitaran, cuaca dan keterbatasan keupayaan manusia. Ketiga, penekanan pada penyelidikan dan inovasi. Kementerian melalui agensi di bawahnya iaitu Lembaga Minyak Sawit Malaysia MBOB telah menghasilkan variety bahan tanaman sawit baru yang dapat meningkatkan hasil dan kualiti minyak sawit, penyesuaian yang lebih baik terhadap perubahan iklim dan toleransi yang lebih tinggi melalui kaedah bioteknologi, pembiakan dan pengklonan bahan tanaman sawit. Ciri-ciri peningkatan kualiti dan ketahanan pada bahan tanaman sawit hasil inovasi MBOB yang dinamakan Palm Series PS didapati ideal untuk memenuhi permintaan terhadap minyak sawit mampan Malaysia yang kian meningkat di peringkat tempatan dan antarabangsa. Dua lagi poin. Ya, diversifikasi produk sawit bernilai tambah tinggi. MBOB sentiasa menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D serta mengembangkan produk sawit yang bernilai tambah tinggi seperti produk oleokimia, biobahan api, biofuel dan produk-produk kesihatan berasaskan minyak sawit seperti tocotrienol. Diversifikasi produk sawit bernilai tambah tinggi adalah bagi tujuan untuk memperluaskan pasaran dan meningkatkan nilai ekspor dan akhirnya pemasaran dan diplomasi perdagangan. Kerajaan akan terus berusaha untuk meningkatkan akses pasaran melalui perjanjian perdagangan dan memperkukuh hubungan diplomatik dengan negara-negara pengimport minyak sawit. Malaysia telah mengadakan perkongsian strategik dengan negara rakan dagang melalui perjanjian perdagangan bebas FTA. Perjanjian FTA dapat membantu Malaysia dalam akses pasaran lebih baik melalui liberalisasi atau penurunan import tarif, mengatasi halangan bukan tarif dan memastikan ekspor sawit yang stabil dan berterusan. Sekian, terima kasih. Seputih. Ya, terima kasih jawapan panjang lebar daripada Berhormat Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah, bilakah pengecualian cukai SST ke atas CPKO dapat dimuktamadkan? Dan juga saya ingin tanya, selain pelaksanaan cukai SST, sektor sawit turut berdepan dengan pelbagai cabaran dan ketidaktentuan permintaan global. Jadi, apakah
pelan tindakan jangka pendek dan sederhana yang telah dirangka oleh kementerian bagi membantu industri sawit menyesuaikan diri dengan pasaran Amerika Syarikat yang lebih mencabar, dan apakah dasar yang komprehensif bagi mempelbagaikan produk berasaskan sawit bagi mengurangkan kebergantungan kepada ekspor minyak sawit mentah. Ya, terima kasih kepada seputar mantan menteri yang masih prihatin dengan perkembangan sektor sawit ini. Untuk menjawab soalan yang pertama untuk isu pengecualian cukai bahan mentah untuk oleo kimia ini, seperti apa yang saya katakan, kita telah buat sesi lipat urus pada 15 Julai lalu bersama dengan MPOA, dengan Forum, dengan association yang mewakili industri yang sawit ini. Cuma sampai sekarang kita masih tunggu black and white, okay? Jawapan yang firm daripada yang jelas daripada MOF, kerana semasa lepas sesi lipat urus ada beberapa lagi ni sesi dialog dengan wakil-wakil industri sama MOF seperti yang saya dimaklumkan, mereka diberikan secara verbal. Memang bahan ini dikecualikan. Cuma kita masih tunggu black and white. So ini ya, soalan yang pertama. Lepas tu yang soalan yang kedua ini mengenai US market ni. Kerana tarif kita sekarang telah meningkat kepada 19%. Cuma saya nak memaklumkan untuk tahun 2024 Malaysia mengekspor sebanyak 191,231 metrik tan minyak sawit ke Amerika Syarikat. Nilai ini hanya 1,1% daripada jumlah keseluruhan ekspor minyak sawit negara bagi tahun tersebut. So maksudnya US is not our major market. Bagaimanapun untuk memastikan daya saing yang sawit ini di pasaran antarabangsa dapat diberkukuhkan. So kita telah mengambil banyak cara seperti yang strategi MSPO, strategi untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas seperti Malaysia UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditandatangani pada 14 Januari tahun ini, dan juga Malaysia EFTA Economic Partnership Agreement MEPA yang ditandatangani pada 23 Jun 2025 ini. Ini kita we try to diversify market, tak bergantung kepada market-market tertentu. Terima kasih. Tangkap Batu. Baik, terima kasih Timbalan Pertua dan sahabat saya Timbalan Menteri. Baik, kita tahu bahawa industri sawit ini adalah satu-satunya industri yang kena cukai berganda-ganda lah. Cukai ekspor, cukai keuntungan luar biasa, MPOB SES, cukai jualan di Sabah dan Sarawak, cukai pendapatan syarikat, cukai tanah hasil ladang, dan terbaru cukai SST yang dikenakan kepada sektor hiliran. Dan kita tahu bahawa oleochemical atau sektor hiliran ni dia bergantung pada harga komoditi CPO. Kalau harga CPO naik tinggi, biasanya mereka punya keuntungan margin rendah. Betul kan? Kalau harga CPO turun, margin mereka tinggi. Sekarang harga CPO tinggi dan ditambah lagi dengan SST ni, saya ingat menjadi satu beban kepada industri inilah. Cuma pertanyaan saya, tadi Timbalan Menteri kata KPK akan buat libat urus. Cuma pertanyaan saya, apakah MOF tidak rujuk kepada KPK kan sebelum mereka memperkenalkan perluasan SST ni kepada industri hiliran sawit? Baik, yang kedua, sebenarnya dia ada advantage. Bila Amerika menekan tarif yang tinggi kepada produk kita, sebenarnya persaingan adalah soya dan bunga matahari. Sebenarnya advantage pada kita, kalau kita boleh teroka pasaran Eropah dan China, sebenarnya kita boleh bertahan dengan lebih lama industri sawit. Minta pandangan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tangkap Batu. Ini soalan yang agak kritikal. Okay. Untuk makluman, Kementerian KPK ini kita memang ada hubungan baik bersama MOF. Okay. So selalu yang lipat urus ni selepas KPK berjumpa dengan wakil-wakil industri, kita juga ada berkomunikasi dengan pihak MOF. Dan untuk makluman YB, pada hari ini, pada petang ni, kita adakan satu lagi sesi lipat urus bersama pihak industri sebelum ini pelancawan 2026. So inilah yang selalu kita yang menjalankan ni. Terima kasih. Boleh sikit saja. Masalah dia kenapa Sila MOF duduk, tak terujuk dulu, kemudian dah ni baru nak ni. Tak boleh tanya macam ini. Okey, terima kasih. Saya jemput Dato' Kri bin Mohamad Noor Ketereh. Terima kasih Puan Di-Pertua. Yang berhormat Menteri, soalan saya nombor 7.